Hai dan salam sejahtera murid-murid. Kita sambung ke PDPR. Pada hari ini kita akan masuk ke tema baru, tema 3 iaitu penerokaan unsur dalam alam. Okey, dan kita juga akan masuk ke bab baru. Okey, tema baru, bab pun baru. Bab 8 unsur dan bahan. Okey. Pada akhir video ini, murid akan dapat menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Dan juga menjelaskan dengan contoh punca dan kesan. Oh, ini salah. Ini yang last week punya. Okey, kamu hanya akan menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Okey, jadi sebelum itu, sebelum kita mulakan, kamu pernah dengar tak atom itu apa, molekul itu apa, ion? Pernah dengar kan dalam produk-produk orang yang jual? Kalau contohnya hair straightener yang meluruskan rambut tu, dia boleh mengeluarkan ion. Apakah itu ion? Apakah itu molekul? Apakah itu atom? Itulah yang kita akan belajar nanti. Okay, terdapat 3 jenis zarah yang membina jirim, iaitu atom, molekul dan ion. Jadi untuk manusia, untuk haiwan, untuk tumbuhan, kita ada sel-sel kan sebagai basic unit of life. Sel membentuk tisu membentuk organ kan. Sel adalah bahagian yang sangat bahagian yang membentuk tisu itu. Tapi untuk bahan-bahan yang tidak hidup, contohnya almari, meja, pensel, terdapat 3 jenis zarah yang membina jirim, iaitu atom, molekul dan ion. Nanti kita lihat. Atom ialah zarah yang paling kecil dalam sesuatu unsur. Atom ialah unit paling asas dalam unsur. Macam sel lah. Sel unit asas bagi kehidupan, bagi tumbuhan, haiwan dan manusia. Tetapi untuk dalam unsur, atom ialah unit paling asas dalam unsur. Molekul pula ialah gabungan 2 atau lebih atom secara kimia. Molekul boleh terdiri pada gabungan jenis atom yang sama atau berbeza. Atom ni contohnya macam ni lah yang sama. Kalau molekul, gabungan 2 atau lebih. Contohnya macam ni, macam Mickey Mouse. Contohnya lah, nanti kamu akan lihat dengan lebih lanjut. Ion ialah zarah-zarah yang bercas, sama ada positif atau negatif. Ion boleh jadi positif atau jadi negatif. Ion terbentuk apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron. Ini kamu akan lihat nanti dalam video yang seterusnya, kelas yang seterusnya. Bagaimana atom itu menderma atau menerima elektron. Sambung. Semua bahan yang terdapat di sekeliling kita ialah jirim. Bahan boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan berdasarkan jenis zarah yang terkandung di dalamnya. Dalam badan kita juga, kita ada atom. Dalam badan kita juga ada molekul. Dalam badan kita juga ada ion. Jangan sangka hanya bahan-bahan yang tidak hidup saja yang ada benda-benda ini. Tidak. Dalam badan kita memang ada ion, ada molekul, ada atom. Bahan atom. Bahan ini mengandungi zarah atom sahaja. Semua unsur logam dan gas nadir terdiri pada atom. Atom-atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur, manakala susunan atom di dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Ini contoh atom. Contohnya dalam logam emas. Lihat bagaimana atom emas. Dia sangat rapat kan? Dalam gas nadir pula sangat berjauhan dan tidak teratur. Ini adalah contoh bahan molekul. Bahan ini mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan 2 atau lebih atom secara kimia, sama ada atom yang sama atau berbeza. Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Contohnya molekul oksigen, molekul air. Bahan ion. Bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam.
Bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. Contoh ion ialah natrium klorida. Apa lagi? Okey, inilah dia. Dalam garam biasa itu ion-ionnya, lihat bagaimana mereka tersusun. Ia adalah ion-ion yang mengandungi cas. Okey, cas positif atau cas negatif. Okey, kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Contohnya dalam tukul yang berkarat dan tukul yang tidak berkarat ini. Dalam tukul yang berkarat ini, unsur ferrum ataupun ion wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Okey, kerana besi ini telah teroksida, jadi unsur ferrum wujud dalam bentuk ion. Tapi unsur ferrum dalam tukul yang tidak berkarat ini wujud dalam bentuk atom. Okey, jadi lihat bagaimana unsur-unsur itu boleh menjadi ion ataupun atom ataupun molekul. Nanti kita lihat dengan lebih lanjut. Okey, kita lihat jus limau dan udara. Okey, unsur hidrogen wujud dalam bentuk ion di dalam jus limau. Okey. Dan untuk yang udara pula, unsur hidrogen wujud dalam bentuk molekul di dalam udara. Ini adalah pengenalan kepada unsur dan bahan. Jadi ini sahaja video untuk hari ini. Okay, cikgu agak perlahan sebab ini mungkin baru bagi kamu. Okay, pastikan anda membuat latihan dengan lebih untuk memahami dengan lebih lanjut. Okay? Okay, kamu telah menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul, bahan ion. Mudah kan? Senang saja. Terima kasih murid-murid.